Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sembang EPL lagi di antara perlawanan MU menentang Brighton, yang mana MU kalah 2-1 pada perlawanan pembukaan EPL di Old Trafford buat pertama kalinya selepas kali terakhir Luis Van Gaal ambil alih. Dan kita boleh lihat pada perlawanan semalam memang MU tidak beraksi seperti mana persembahan mereka di pre-season. Waktu pre-season MU bermain dengan baik, tetapi waktu perlawanan semalam nampaknya MU kembali bermain seperti musim-musim lepas. Walaupun dengan kehadiran Ten Hag, nampaknya skuad MU masih lagi tidak memperbaiki masalah-masalah yang kritikal di bahagian tengah dan juga striker MU terutamanya. Apa yang boleh saya katakan, MU masih lagi tidak mempunyai proper defensive midfielder dan masih lagi tiada striker yang mampu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh CR sekiranya beliau tidak diturunkan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, ketika first half nampak Brighton lebih selesa dengan high pressing dan juga mereka punya transition ketika menyerang nampak lebih solid disebabkan ada peranan Welbeck. Tetapi untuk MU pula, mereka lebih banyak breakthrough melalui counter attack dan mereka juga menekan dengan tinggi. Tetapi masalahnya adalah di bahagian attacking third. Apabila MU tiada proper striker, boleh dikatakan MU bermain seperti 4-6-0 tanpa ada seorang striker di hadapan. Jadi apabila supply bola ke hadapan tu, tak ada siapa yang nak ambil bola. Jadi itu yang menjadi masalah utama kepada pasukan MU pada perlawanan semalam ketika first half. Tetapi bila masuk second half, ada beberapa perubahan yang mana bawa masuk Van de Beek, bawa masuk CR dan sebagainya. Baru nampak sedikit corak permainan MU di bahagian attacking third. Ada orang yang boleh link up dan ada orang yang boleh menerima bola. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuklah ke dalam ulasan. Saya akan mulakan ulasan ini dengan pasukan MU dulu. Apakah kekurangan MU pada perlawanan semalam? Yang pertama, kekurangan yang paling ketara adalah mereka cuba untuk menggunakan build up daripada bawah dan mereka cuba untuk melepaskan diri daripada tekanan ataupun high pressing yang dilakukan oleh pasukan Brighton. Yang mana kita boleh lihat pada perlawanan semalam, Brighton bermain dengan pressing yang tinggi. Mereka menekan pasukan MU sehingga di kawasan mereka punya D-box sendiri. Dan yang menjadi masalah kepada United untuk keluar daripada pressing-pressing tinggi yang diberikan oleh pasukan Brighton ni adalah kerana apabila bola dipasing ke belakang, iaitu bola dapat kat Maguire pas kat De Gea adalah punca permasalahan kepada build up daripada pasukan MU, yang mana De Gea tak boleh nak start the ball ataupun tak boleh nak involve untuk terlibat dengan gerakan-gerakan build up yang dilakukan dari bawah oleh pasukan Manchester United. Jadi boleh dikatakan apabila bola dapat kat De Gea tak boleh nak supply bola ke hadapan ataupun tak boleh nak create games. Jadi boleh dikatakan kelebihan De Gea hanyalah daripada seorang goalkeeper yang mempunyai advantage ataupun kelebihan dari shot stopper. Tetapi daripada segi ball playing, nampaknya De Gea tak suit ataupun tak sesuai dengan taktikal yang cuba diterapkan oleh Ten Hag, terutamanya apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan high pressing. Tu sebab kita lihat beberapa kali pada perlawanan semalam MU cuba build up daripada bawah, tetapi hanya yang function adalah Maguire. Tetapi untuk Lisandro dan juga De Gea, memang mereka berdua seakan-akan tak boleh nak absorb dengan tekanan yang diberikan oleh pemain Brighton dan mereka gagal keluar daripada tekanan tersebut dan banyak mengeluarkan bola untuk memberi out dan sebagainya. Itu punca masalah yang pertama untuk pasukan MU yang cuba bermain build up daripada bawah, tetapi mereka tak ada pemain ataupun goalkeeper yang boleh bantu daripada segi build up, terutamanya De Gea lah kan. Tetapi daripada segi saving, penyelamatan dan sebagainya, De Gea bagus. Cuma ni daripada segi build up sahaja yang menjadi masalah kepada pasukan MU. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat juga MU juga menekankan dengan bermain high pressing, yang mana mereka beberapa kali berjaya untuk mematahkan build up yang dilakukan oleh Brighton dan mereka cuba untuk melakukan attack ataupun serangan melalui breakthrough, melalui counter attack ataupun long
ball ke bahagian hadapan. Cumanya apabila MU berbuat demikian ketika first half, MU tak ada seorang proper striker yang berada di hadapan untuk menerima bola, yang mana kita boleh tengok peranan Sancho dan juga Rashford pada perlawanan ni boleh dikatakan agak wide, yang mana mereka masih lagi berada di posisi winger tanpa masuk inside ataupun masuk ke bahagian tengah untuk menjadi seorang striker. Jadi benda itulah yang menyebabkan banyak pergerakan-pergerakan counter attack ataupun pergerakan-pergerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan MU gagal dilaksanakan dengan baik. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok bila dapat bola, passing ke hadapan dapat Rashford supply bola dalam kotak penalti, tak ada siapa yang nak sambut. Begitu juga apabila Christian Eriksen, Bruno Fernandes dan sebagainya melakukan hantaran ke dalam kotak penalti, tak ada siapa yang nak sambut pergerakan tersebut ataupun nak sambung hantaran-hantaran yang dilakukan. Jadi boleh dikatakan pergerakan MU terbatas apabila mereka tiada seorang proper striker yang boleh untuk mobile di bahagian hadapan ketika pergerakan counter attack dilakukan. Itu yang kedua yang boleh saya katakan untuk pasukan MU punya kelemahan. Yang ketiga, apabila kita berbicara tentang pasukan MU punya kelemahan, kita boleh lihatlah di defensif punya di defend department pasukan MU ataupun pasukan United ni. Kita boleh tengok untuk gol pertama dan juga gol kedua memang boleh dikatakan defending error daripada pasukan MU sendiri, apabila Luke Shaw dan juga Diego Dalot yang membuat kesilapan, yang mana mereka tidak marking antara pemain-pemain tersebut dan mereka tidak challenge. Terutamanya gol pertama kita boleh tengok macam mana Pascal Gross berada dalam kedudukan yang bebas tanpa dimarking. Kedudukan yang kedua yang mana Pascal Gross boleh shoot tanpa ada challenge daripada siapa-siapa. So benda ni memang defending error, komunikasi dan juga man marking and instruction yang diberikan oleh bahagian defend department tidak clear. Sepatutnya ada seorang pemain pertahanan yang bagi arahan untuk cover siapa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada Brighton punya corak serangan, memang sepatutnya MU boleh bermain dengan man marking yang baik ataupun delay mereka punya gameplay ataupun serangan yang dilakukan oleh Brighton. Tetapi sayang beribu kali sayang, nampaknya MU masih lagi tak ada leadership di bahagian bawah untuk arahkan seseorang buat begitu. Memang nampaklah yang bahagian pertahanan MU ni kucar-kacir apabila diserang oleh pasukan Brighton pada perlawanan semalam. Itu kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang keempat, macam kita tahu MU bermain dengan single pivot, iaitu Fred bertindak sebagai defensive midfielder dan beliau daripada segi defensively memang baguslah. Cumanya apabila MU bermain semalam, mereka bermain dengan double pivot, bermain dengan double attacking midfielder, iaitu Christian Eriksen dan juga Bruno pairing di hadapan. Tetapi peranan yang diberikan kepada McTom sebenarnya agak tidak jelas. Apabila boleh dilihat, McTom lebih kepada untuk ball winning midfielder di bahagian tengah. Memang beliau bagus daripada segi menang bola dan sebagainya, dan boleh saya puji untuk McTom apabila beliau sentiasa berada dalam position ketika menyerang, berada dalam kedudukan yang tepat. Tetapi dari segi dia punya pegangan bola, daripada segi beliau punya control ball dan sebagainya masih lagi boleh dipertikai. Apabila MU ada ruang yang banyak untuk menyerang, beliau berada dalam kedudukan yang tepat, bola dapat kat dia tetapi dia lambat untuk release ball sehingga dia boleh kehilangan bola dengan cepat juga. Benda tu yang perlu diperbaiki oleh MU terutamanya di bahagian attacking third. Jadi secara kesimpulannya semalam, kelemahan MU memang ketara lah. Memang nampak yang mereka masih lagi tercari-cari rentak. Mereka punya off ball movement, pergerakan tanpa bola dan sebagainya masih lagi kurang. Defending error, goalkeeper tak boleh nak start build up, dan mereka masih lagi memerlukan proper defensive midfielder dan juga seorang striker untuk backup ataupun memberi persaingan kepada Martial ataupun pengganti kepada CR sekiranya mereka berdua ni tak dapat diturunkan. Itu antara kelemahan. Dan apa perkara yang kita boleh puji tentang pasukan MU ni? Yang pertama yang boleh saya puji adalah mengenai pertukaran yang dilakukan di second half. Apabila CR dimasukkan, barulah nampak yang bahagian attacking third ataupun attacking force pasukan MU ni nampak lebih progress, mampu untuk melancarkan serangan dengan bagus, mampu untuk build up, mampu membuat counter attack dan juga direct football yang bagus dengan hantaran-hantaran jauh. So barulah nampak yang MU punya serangan tu nampak hidup lah selepas
kemasukan CR, walaupun tidaklah orang kata apa sebagus yang sebelum waktu CR muda, tetapi nampaklah yang bahagian attacking MU ni improve. Kita boleh tengok Sancho mula untuk bergerak, lepas tu Dalot pun mula untuk naik atas, Rashford mula dapat support. So kemasukan CR tu bagi impact yang positif juga, walaupun tak score gol, walaupun tak banyak pergerakan yang dilakukan, tetapi dia mampu untuk memberikan harapan yang sikit kepada bahagian hadapan MU lah pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji. Yang kedua, apa yang boleh saya puji, Maguire. Walaupun performance dia semalam, walaupun orang nak mempertikaikan dia, bagi saya Maguire is one of the best defense yang ada. Dia adalah ball playing defender. Cumanya partner dia Lisandro masih lagi tak settle down, walaupun perform dengan beberapa interception, pass yang berjaya dan sebagainya. Tetapi boleh dikatakan dari segi build-up, nampaknya Maguire lebih berkeyakinan dan dia lagi perform daripada Lisandro semalam lah. Kita boleh tengok bagaimana Maguire dapat bola, Maguire bawa naik atas dan sebagainya. So benda tu bagus. And Fred defensively dia bagus, and Christian Eriksen bagus juga untuk attacking. Tapi dia masih lagi tercari-cari chemistry untuk bina serangan bersama dengan Bruno. Jadi itu untuk MU. Untuk pasukan Brighton, apa yang boleh saya puji adalah daripada segi high pressing mereka. Mereka bermain dengan low block, so mereka mudah untuk menafikan ataupun menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh United, terutamanya di bahagian wide area. Kita boleh tengok apabila Rashford dapat bola, Sancho dapat bola, bagaimana mereka mudah untuk melakukan orang kata apa, mematahkan serangan tersebut daripada segi man marking. Dah lah main low block, lepas tu man marking yang bagus, kan mereka mengetatkan kawalan mereka ke atas pemain MU. So senang je mereka patahkan serangan MU di bahagian winger macam tu je. Lepas tu mereka punya high pressing bagus, yang mana mereka tahu De Gea tak ada kelebihan daripada segi build up. Mereka pressure sampai di bahagian di box pasukan MU untuk memastikan De Gea buat mistake, dan dalam pada masa yang sama mereka berjaya untuk memanfaatkan segala peluang yang ada, dan mereka ada proper striker macam Danny Welbeck, yang mana Danny Welbeck bermain dengan bagus semalam. Kita boleh lihat bagaimana dia link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian winger. Dia boleh create space kepada winger untuk Marsh, kepada Gross dan sebagainya, Lallana dan sebagainya. So benda itulah yang MU hilang. Antara faktor yang MU hilang adalah seorang proper striker yang boleh buat kerja, dan seorang goalkeeper yang boleh involve untuk build up. Macam Brighton, mereka tak involve untuk build up daripada bawah. Mereka lebih kepada winger dan sebagainya. Tetapi mereka mempunyai proper midfield dan juga proper striker yang boleh link up antara satu sama lain, yang menjadikan mereka pressing tu bagus, dan mereka punya man marking serta mereka punya pressing as a unit tu menjadi. Tu sebab mereka boleh menang semalam, dan mereka boleh exploit bahagian kanan dan kiri MU dengan sangat-sangat mudah. Jadi senang cerita, MU terima je lah kekalahan ni. Nak buat macam mana, walaupun first game dah kalah dah. Okay, Assalamualaikum.